Okay, now, um, bila kita di bawah penstrukturan ini, anda telah tulis sini kaunselor menerangkan mengenai etika kerahsiaan dan limitasi berkenaan sesi kaunseling kepada ahli kelompok. Kaunselor juga menerangkan mengenai perjalanan sesi kaunseling iaitu berapa lama sesi dijalankan. Seterusnya, kaunselor juga mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ahli kelompok. Kaunselor juga bertanya kepada ahli kelompok sama ada mereka mahu menukar peraturan tersebut atau membuat penambahan. Okay. So, di dalam perstrukturan ni yang saya told you, setiap sesi kita kena masukkan komponen-komponen seperti kerahsiaan. Walaupun kita dah cakap, tapi setiap sesi kita kena cakap kerahsiaan. Sekejap, saya type di sini kerahsiaan masa sesi. Ingatkan kembali masa sesi ini 1 jam 30 minit. Selepas itu objektif sesi ini. Okey, contohnya Najihah, objektif perbincangan sesi apa? Dalam sesi pertama apa objektif perbincangan? Bina hubungan, Doktor. Apa dia? Bina Apa? hubungan. Bina hubungan. Okey. And then after that, matlamat sesi? What is the matlamat of the sesi? Membantu klien ataupun membimbing klien mencari jalan penyelesaian. Okey, untuk apa? This is the first sesi ke? Tak, yang ni second sesi. Okey, jadi second sesi, anda sudah mengidentify masalah yang hendak dibincangkan atau belum lagi? Dah, Doktor. Yang ni dah masalah. Okay, then you should know what is the masalah, right? So, ingatkan kembali masalah yang dibincangkan dan juga peraturan-peraturan kelompok tersebut. Okay, peraturan-peraturan kelompok. Okay, so saya dah type dekat sini Yang ni semua kena letak dalam penstrukturan tersebut. Okay, now go down penerokaan. Okay, now penerokaan di sini kaunselor meminta ke ahli kelompok untuk meluahkan segala isu yang dihadapi. Setiap ahli meluahkan isu mereka, malah kaunselor juga bertanyakan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli kelompok terhadap sesi pada kali ini. Isu yang dibawa setiap ahli adalah berbeza antara satu sama lain. Kaunselor meneroka setiap satu masalah yang dialami oleh ahli kelompok. Bukan itu sahaja, kaunselor bertanya kepada ahli lain sama ada mereka pernah alami situasi yang sama atau mereka ingin memberi pandangan atau pendapat terhadap isu tersebut. Okay, basically bila anda nak buat penerokaan, you need to have the key point. Contohnya membincangkan tentang isu COVID. Then you discuss what the teroka. Okay, bila meneroka ni, masukkan sedikit teori yang diguna pakai. So, bila dah masuk dalam sesi kedua, mesti ada teori yang digunakan kan? Okay, teori apa yang anda guna? Contohnya kalau psychoanalysis, kaunselor bertanyakan tentang id dalaman mereka. Contohnya, okay. Lepas tu bawah lagi, penyelesaian masalah. Okay, di sini kita tak kata penyelesaian masalah tau. Kita kata, are you recapping this? Ni tutup ke?
Tutup apa data? Go down sama. Adakah ni penamatan? Ada tak yang komponen 5 lagi? Penamatan kecil lagi. Okay, now. Atas tu, um, okay. Penyelesaian masalah ni, kaunselor bertanya kepada ahli mengenai alternatif yang dilakukannya sepanjang hadapi masalah tersebut. Ahli memberitahu bahawa mereka pernah menggunakan beberapa alternatif, tapi alternatif itu tidak membantu sepenuhnya. Kaunselor juga meminta pandangan dan pendapat setiap ahli dalam mengatasi masalah tersebut. Setiap ahli memberi cadangan atau alternatif yang sesuai untuk sesuatu isu yang dibawa rakan mereka. Jadi kaunselor meminta ahli untuk memilih alternatif yang dicadangkan oleh rakan ahli yang lain. Alternatif yang dipilih adalah mengikut kemampuan dan kesesuaian ahli tersebut. Kaunselor juga bertanya kepada ahli jika mereka ada alternatif sendiri. Dan dibawa rakan mereka. Jadi kaunselor meminta ahli untuk memilih alternatif yang dicadangkan oleh ahli. Okey. Mungkin kita boleh list down alternatif-alternatif yang dicadangkan kan. Dia kata beberapa alternatif dikenal pasti. Jadi alternatif-alternatif tersebut adalah A, B, C contohnya. Okey. Down. 5. Turun lagi. Okay, now. Penamatan kecil. Okay, di sini bila anda tulis penamatan, untuk setiap sesi adalah penamatan kecil. Okay. So, kaunselor mengingatkan mengenai masa yang berbagi, hanya 15 minit. Kaunselor membuat rumusan. Okay, when you say penamatan kecil, kenapa rumusan besar? Dia kena rumusan kecil di mana kaunselor dapat melihat ahli kelompok mempunyai isu yang berbeza antara satu sama lain. Ahli kelompok juga dilihat tenang dan meluahkan isu masing-masing. Malah ahli juga berfikiran terbuka dalam menerima segala pandangan dari cadangan daripada ahli yang lain. Bukan itu sahaja, ahli kelompok juga telah membuat keputusan dalam memilih alternatif yang sesuai dan mudah untuk dilakukan. Sebelum akhiri sesi, kaunselor meminta ahli kelompok untuk memberi maklum balas terhadap sesi hari ini. Kaunselor juga mengingatkan ahli kelompok mengenai perjumpaan sesi yang akan datang pada hari Rabu. Alright, that's good. So, betulkan di sana yang rumusan besar. Rumusan besar maksudnya penamatan besar. We want to tutup, kita tak nak jumpa sekali lagi. Okay, now, anything that you wrote, anda tulis secara general. Contohnya mengingatkan mengenai masa yang berbagi. Okay, that's fine. Kaunselor membuat rumusan mempunyai isu yang berbeza antara satu sama lain. Okay, just recap semua itu bahawa sesi ini telah mengenal pasti beberapa alternatif seperti alternatif ini dan kelompok diberikan peluang untuk memilih alternatif yang bersesuaian untuk menyelesaikan masa yang supaya alternatif yang dapat membantu menyelesaikan masalah mereka. So you need to recap whatever happened. Now, penilaian isu dan masalah. So setiap komponen tu kalau kita boleh macam penamatan semua-semua tu kalau kita boleh masukkan kita punya teori dalam tu, it would be nice. Sebab di sini kita asingkan teori kan. Okay, now go down. So teori yang digunakan, now you see dalam sesi ini kaunselor akan menumpukan perhatian kepada keadaan ahli kelompok. Why akan? Anda kan dah habis. So kaunselor menumpukan perhatian kepada ongoing proses. Tak payah akan. Ahli kelompok, again you see ahli kelompok akan meneliti dan menilai. Kita tulis ahli kelompok dibantu untuk meneliti dan menilai sama ada tingkah laku yang dilakukannya membina atau sebaliknya. Okay? Now bawa lagi. Okay. Teknik tindak balas teori realiti. Di sini kaunselor menggunakan teknik
Tindak balas. Okey, kalau anda menggunakan teknik tindak balas tu di ruang mana, aktiviti apa yang anda guna. This is just you are talking macam storytelling. Kita tak nampak. Contohnya anda tanya question ni. Kat sana nampak okey, teori tindak balas atau anda telah menggunakan aktiviti. Contohnya membuat mind mapping. Okey, itu adakah di bawah teknik tindak balas, right? Okay, bawah lagi. Kepenglibatan dan perkembangan ahli kelompok, no comment, this is good, right? Jika anda mempunyai ada macam ni kan dah sesi kedua, nanti sesi ketiga kalau anda rasa klien di antara klien tu mempunyai satu sikap yang macam aneh daripada biasa. Selalunya dia pasif, selalunya dia aktif tapi kali ini pasif, dia mendiamkan diri. Anda juga boleh tulis dalam ni bahawa klien 3 muram atau murung, okay? Tapi be careful using the word murung, stress, depresi sebab benda-benda ini adalah clinical diagnosis. Jadi kita kena bagi tools ataupun back depression questionnaire untuk mereka jawab. Selepas itu baru kita boleh kenal pasti bahawa dia murung atau depres. Kalau setakat macam kalau kita tak kenal pasti, kita boleh kata ahli lebih mendiamkan diri pada sesi ini. Alright? And kita telah menawarkan sesi individu. Jika ahli rasa sukar untuk berkongsi di dalam kelompok, ahli boleh jumpa kita di dalam sesi individu. Okay, down. Okay, perbincangan dengan klien. Okay, this is fine. This is very in detail. That's good. Cuma elakkan penggunaan perkataan akan. Itu aja. Betul? Down lagi. Okay. Down lagi. Okay, now refleksi. A refleksi counselor. And also kalau anda nak tambah lagi satu kolom di bawah refleksi counselor tu, refleksi klien pun boleh. Di mana kita kata kaunselor merasa selesa dengan klien sesuatu. Okey, apa pendapat klien? Selepas kaunselor merasa selesa dengan klien, ayat terakhir tu mungkin kita boleh tambah refleksi klien. Kita tanya apa pandangan klien terhadap sesi kita pada hari ini. Adakah ceria, adakah kita menepati makna yang dibincangkan. Mungkin setiap klien diberikan 1 minit untuk berkongsi tentang sesi tersebut. Okey, bawa lagi. Alright. Then all this is fine. Okay. Apa yang anda lampirkan? Cuba tengok lampir. Okey. Jika anda buat apa-apa aktiviti, then facilitator try to snapshot the activity tu and then you just susun di lampiran lah. So any question class? Doktor, saya nak tanya. Ya. Memang setiap sesi kena topik yang berkaitan ke? Kalau macam topik lain-lain, sebab kumpulan kami dia buat setiap sesi tu topik lain-lain.
Selalunya bila anda buat sesi tu, dia kenalah topik. Akan saya dah kata benda tu macam you bincangkan tentang satu isu. Lepas tu the next sesi tu bertukar-tukar-tukar. Facilitator bukan isu yang tukar. Kalau isu itu anda tukar, takkan dalam sesi pertama you dah habiskan isu. Tak, logik tak? Tak. Tapi kalau dah buat tu tak apalah, nak buat macam mana. So after this bila you nak carry on, you carry on dengan isu yang anda ada sekarang. Jangan tukar-tukar lagi. Boleh? Boleh, terima kasih doktor. Minta maaf sebab salah. Tak apa, it's okay. It's Doktor, all saya ada soalan lagi. apa dia? Saya ada soalan lagi kan. Doktor kan kita ada 5 video kan. Doktor kan nak minta satu video saja kan. Ah, ah. Video kami ada satu je yang okey. Yang lain-lain semua sangkut teruk sangat. Tak tahulah kenapa kita orang record. Bising lah yang ni. Tak tahulah kenapa record memang rosak. Macam memang sangkut-sangkut. Tapi video yang okey tu dia tak cukup 1 jam 30 minit. Dia kurang 6 minit. Macam mana doktor? Yang mana video yang okey tu okey, satu video yang macam memang fulfill all the criteria tu ada ke tak ada? Okey lah video yang tu. Cuma kurang 6 minit. Yang lain-lain memang sangkut teruk. Jadi kalau nak hantar kat doktor pun rasa tak okey. Nak kurang 6 minit tu sekarang berapa jam? 1 jam 24 minit rasanya. Tak apalah, hantar je lah. Nanti bagi Boleh ke dekat doktor? boleh. Nanti bagi dekat orang yang kompak. Kita amanatkan siapa untuk kita kubur dalam Google Drive ya. Baru boleh kan? Kalau tidak tak boleh kan? Berat. So kita nak pilih siapa pula untuk kumpulkan benda ni hari tu. Hari tu siapa bantu kita? Amir Amir Firoki. Yes. Luffy kan kali Tapi ni? kita nak beratkan Amir pula. Kali ni kita pilih orang lain. Siapa Siapa nak volunteer? Luffy Amir. Lufti? Lutfi Amir. Lufti dia wifi beliau okey ke? Ya, Okey. Lufti, are you willing to do? boleh je doktor. Okay. So, jika anda memerlukan masa untuk seminggu 2 untuk habiskan benda ni, nanti bagi tahu saya ya. When is our last class? 30 doktor. 20 Julai. 30 Julai. 30 Jun. Hey, next week ah? Yes doktor. Pula. Tapi kita kan hari tu minggu penenang. Dia kan anjak kepada second week of July kan? Jadual baru. Tak tengok? Sekejap saya tengok.
Ada saya jumpa, saya pun tak tahu kat mana. Sekejap. Yep, I have here perubahan kalender, 14 and 15 week activities, 3 hingga 19 the examination week. Jadi kita ada masa sampai kita kalau 30 Jun kita anjak seminggu ke depan sebab hari tu kita minggu penenam kan. So we have time until 7 Julai. Okay? Doktor. Alright. So we only have a few bucks to finish. So no worries. Saya bagi masa ini anda untuk completekan you punya assignment. At the same time, kita try to habiskan by next week all the theories. Kita cuma ada 2-3 teori aja. Nah, ada soalan lain tak nak tanya? And then saya nak ingatkan Selasa depan tu kita ada quiz ya, quiz berbentuk essay. Prosedur dia sama macam hari tu. Berapa soalan, Doktor? Saya rasa 1 atau 2 je anda pilih and then buat essay. Markah tu kita akan tentukan sama ada auto generate atau kita bagikan secara personal macam saya akan tengok manual nanti saya. Dia punya sistem tu samalah dari 8 pagi hingga 8 malam. Anda hanya buka, setiap seorang boleh buka sekali sahaja. Okay, dia aset pendek lah. Alright? Berapa minit, Doktor? Jawab. Nanti saya tengok macam mana. We'll give you 30 to 1 hour kot. Dia essay pendek je. Don't worry. Okay, sepatutnya semalam. Tapi saya minta kebenaran pergi minggu depan. Mungkin anda tak bersedia lagi kan? Sekurang-kurangnya bila dah buat tu, I can give you some tips. Okey, Okay, any Doktor. question?